Saya nak katanya, pandangan saya sendiri, saya lebih cenderung kepada metodologi tafwid kaifiyah ni. Sebab dia lebih menutup kita ni untuk bahas benda-benda yang tak perlu. Tapi saya tidak ada masalah pada orang yang nak ambil manhaj takwil selama mana tidak melampau. Bila mana orang tu dah start melampau dan nak pergi kepada kafir mengkafir, maka tak mustahil sejarah lama Ibnu Tumat tu akan berulang kembali. Bila mana kita masuk bab ni, antara isu yang hangat sekarang ialah isu tentang macam mana cara nak berinteraksi dengan ayat-ayat sifat. Benda ni dah kecoh di media sosial, sehingga menyebabkan dua orang kita kira ustaz yang terkenal lah. Sama ada kita rasa dia terkenal ataupun kita tak rasa dia terkenal, tapi dia dikenali lah di media sosial dengan isu ni, iaitu dua orang ni, Al-Fadhil Ustaz Salman Ali dengan Al-Fadhil Ustaz Nodros ni. Dua orang ni akan mendebatkan tentang isu ni, iaitu isu macam mana nak berinteraksi dengan ayat-ayat sifat, ayat-ayat Tuhan yang menunjukkan tentang sifat dia, yang akan dilaksanakan di Perlis lah. Pada peringkat awalnya nak dilaksanakan melalui online saja oleh satu penganjur di KL, tapi dengan sebab permintaan follower ni nak buat di Perlis, sebab Perlis ni dah dominan dengan pentas-pentas terbuka gini, jadi masih dalam deal lagi nak buat tajuk ni, nak bahaskan tajuk ni. Dulu kalau kita ingat beberapa tahun yang lepas, dekat dengan masjid kita ni, di Dewan Islah tu, kita buat satu, kita kira debat terbuka lah, Ustaz Salman Ali juga dengan Ustaz Abu Syafiq. Antara isi yang ada dalam perbincangan tu ialah perbahasan tentang berinteraksi dengan ayat-ayat sifat ni. Okay. Saya nak sebut beberapa perkara. Saya tahu benda ni memang dia panas, tapi kita kena faham dulu dari segi akademiknya. Okay. Pertama, berurusan dengan ayat-ayat sifat ni telah berlaku banyak metodologi oleh para ulama macam mana kita nak faham ayat sifat tu. Tangan Allah, muka Allah, jari Allah, ini semua benda kita sebut sebagai ayat-ayat sifat. Yang hakikatnya perkataan itu ialah perkataan yang juga digunakan untuk menunjukkan pada benda yang ada pada makhluk. Sebab manusia pun ada muka, makhluk pun ada muka, makhluk pun ada jari, makhluk pun ada kaki, apa-apa semua ni, semua makhluk ada. Tiba-tiba dalam Quran pun menyebutkan benda yang sama untuk menunjukkan tentang zat Tuhan. Macam mana nak berinteraksi dengan benda ni? Dua kelompok yang terkenal, yang menjadi kita kira bahasa gamenya lah, bahasa game ni, bukan bahasa akademik, bahasa orang bertarung, dia panggil musuh tradisi, antara Salafiyah dan Asy'ariyah. Saya sebut juga benda ni kita kena faham. Salafiyah dia dominan kepada Hanabilah, iaitu pengikut-pengikut daripada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ini disebut dengan Hanabilah. Lepas pada tu dia orang mengalami orang kata apa, pertukaran penjenamaan, dia orang juga dikenali dengan nama Hanabilah. Pembawakan kelompok ni, iaitu kelompok Hanabilah ataupun Salafiyah, ni bukan Salafi yang kita faham sekarang ni. Saya nak sebut sejarah awal dulu. Okay. Pembawakan mereka bila mana sampai pada ayat-ayat Tuhan, contoh baca Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Sesungguhnya Allah Ta'ala beristiwa di atas arash. Tadi kita dah sebut dalam bahasa Melayu, istiwa maknanya ialah bersemayan. Bersemayan ni ialah bahasa istana hakikatnya, menunjukkan kepada tempat singgah sana satu orang sultan ataupun raja, dia duduk situ, yang biasanya tempat tu duduk dalam balai rong seri di sebuah istana, dan ianya sebuah kerusi yang berbeza dengan kerusi-kerusi lain, tempat duduk lain. Dia ada kemuliaan, dia ada adat istiadat. Mudah ceritanya, tempat tu ada kemuliaan, bukan boleh duduk selalu, sebab dia ada upacara tertentu untuk sultan dan raja duduk di situ. Dan bila mana sultan dan raja duduk di situ, sama ada dia duduk atas kerusi ataupun dia duduk bersila, tetap dipanggil bersemayan. Itu dulu nak kena faham. Okey. Bila mana kita terjemah istiwa itu dengan makna bersemayan.
Sebenarnya dalam bahasa Arab tu sendiri, perkataan istiwa juga membawa banyak makna. Yang ni kita kena rujuk kamus-kamus bahasa Arab. Salah satunya ialah Lisanul Arab oleh Ibn Manzur, menyenaraikan lebih pada 10 makna untuk istiwa. Untuk golongan salafiyah, mereka melihat istiwa ini ialah irtafa'a, meninggi Tuhan di atas arash. Macam mana Tuhan meninggi? Tidak diketahui, tidak dibahas kaifiat dia. Terjemah perkataan tu. Istawa ay irtafa'a, bermaksud meninggi. Sebab tu Imam Az-Zahabi daripada mazhab Syafi'i telah menulis satu buku berkenaan isu ni, dan buku tu bernama Al-Ulu. Buku tu tajuk dia meninggi, sebab nak bahas tentang isu tu. Di sisi Hanabilah ataupun Salafiyah, sampai pada part ni dia orang terjemah, tapi dia orang serahkan kaifiat, ataupun dalam istilah metodologi akidah dia panggil tafwid kaifiyah. Serahkan kaifiat tu pada Tuhan. Macam mana Tuhan bersemayam? Sama ke Tuhan bersemayam macam satu orang pembesar bersemayam, khalifah bersemayam, sultan bersemayam, ataupun raja bersemayam? Tak sama. Tapi perkataan tu maksud dia ialah bersemayam. Stop situ. Terjemah macam mana bersemayamnya Tuhan tak diketahui. Sebab balik kepada kaedah umum Al-Quran, laisa kamithlihi syai', dan juga dalam surah Al-Ikhlas Allah Taala sebut lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Okey, ini salafiyah. Okey. Sampai pada satu kelompok iaitu Asy'ariyah yang dipelopori oleh Abul Hasan Al-Asy'ari sekitar tahun kurun keempat Hijrah. Okey. Dia membawa pendekatan yang berbeza, iaitu dengan mentakwilkan ayat itu ataupun perkataan itu dengan makna lain. Kaedah yang diguna tu dia panggil takwil. Salafiyah dia tafwid, bukan tafwid makna, tafwid kaifiat. Ini juga silap faham sebahagian orang. Dia kata salafiyah ni tafwid makna dengan tafwid kaifiat. Tafwid maknanya bila mana orang tanya pada kita, istiwa tu apa? Tak tahu istiwa tu apa, tapi istiwa tak tahu apa. Itu tafwid makna. Sekarang ni salafiyah dia terjemah makna tu. Contoh, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah itu berada di atas tangan-tangan kamu. Yadullah, yad itu maksudnya ialah tangan. Adakah tangan itu sama dengan makhluk berkulit, berjari, berkuku? Tak sama. Tapi perkataan tu maksud dia tangan. Tangan apa tak tahu. Kaifiat dia lepaskan, tidak dihuraikan lagi. Tapi untuk Asy'ariyah dia orang takwil. Termasuklah hadis-hadis yang menjadi perbahasan. Antara yang kecoh sehingga nak jadi debat dua orang ustaz tu ialah pada perbahasan hadis jariyah dalam Sahih Muslim. Hadis yang ketika mana Nabi bertanya pada satu orang hamba perempuan, Aina Allah, di mana Allah? Hamba perempuan tu jawab, Fis sama. Fis sama maksudnya di langit. Okay. Jadi hadis tu telah menjadi punca berlakunya isu ni berkembang. Follower kepada golongan yang tak nak takwil mengeluarkan hujah-hujah dia. Selepas daripada Ustaz Nodros ni, dia mengeluarkan pandangan dia. Sebab dia tu pro pada takwil. Dia kata ulama ada pandangan begini, jadi orang yang tak boleh terima apa yang dia sebut telah membawa hujah-hujah daripada golongan Hanabilah tentang isu ni. Pertama sekali tuan-tuan kena tahu, ianya adalah dua metod asal. Satu tafwid, satu takwil. Ini dua metod. Okay. Dan kita pun tahu salafiyah daripada peringkat awal membawa sampai ke sekarang, mereka mengalami fasa-fasa dan juga mengalami pengkategorian kelompok. Maksudnya apa? Salafiyah awal lain, salafiyah kemudian lain, salafiyah pertengahan lain. Dia ada yang ekstrim, dia ada yang moderate, dia ada yang terlalu rigid. Semua ada. Termasuk juga untuk Asy'ariyah pun. Daripada zaman Abu Hasan Al-Asy'ari membawa kepada pertengahan sampailah kepada Asy'ariyah mutaakhirin sekarang ni pun, dia ada kategori yang berbeza-beza. Ada Asy'ariyah yang awal yang
tidak terlalu terikat dengan ilmu kalam. Ada Asy'ariyah pertengahan, ada Asy'ariyah yang pekat dengan ilmu kalam tu. Ilmu kalam ni ialah ilmu falsafah. Ilmu falsafah ni ialah satu ilmu yang memang mengasah kemahiran berfikir satu orang tu, termasuklah mengulas pada isu-isu berkaitan dengan zat Tuhan. Dan tuan boleh nampak tu. Nampak dia punya rangka sejarah tu dulu dah okey dah. Cuma saya nak katanya, peringkat awal kedua kelompok ini ialah dua kelompok yang membawa metodologi berbeza. Kedua-duanya satu matlamat, tanzih, menyucikan Tuhan. Tanzih tu maksudnya menyucikan Tuhan, menyucikan Tuhan daripada sebarang penyerupaan dengan makhluk. Dua-dua membawa gagasan matlamat yang sama. Tapi biasalah satu-satu kelompok bila mana dia berkembang, dibawa oleh pengikut, dibawa oleh kekawasan lain, dibawa ke benua-benua lain, dia akan melahirkan sifat-sifat yang kadang-kadang agresif, defensif. Itu semua akan lahir dengan sebab nak mempertahankan apa pandangan yang dia cenderung. Itu juga benda yang kita kena tahu. Okay. Jadi untuk matan kita ni, Al-Imam Abu Hanifah dia sebut, dia kata boleh menterjemahkan sifat Tuhan itu dengan apa-apa bahasa. Tak menyebabkan satu orang yang terjemah sifat Tuhan tu ke bahasa lain menyebabkan dia menjadikan dirinya orang yang menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Tak jadi lagi kelompok mujassimah tu. Golongan yang menyerupakan Tuhan dengan makhluk ni dia digelar dengan mujassimah. Mai pada perkataan jisim, iaitu mentajsimkan Allah Azza wa Jalla. Okey. Kita tengok dalam syarah dia kata apa. Maksudnya ialah usaha penterjemahan sifat-sifat Allah ke bahasa asing selain daripada bahasa Arab adalah diharuskan untuk memberi kefahaman kepada orang yang tidak mampu memahami bahasa Arab. Namun disyaratkan tidak menyerupakan Allah dengan mana-mana makhluknya dan tidak menggambarkan begini dan begitu. Dia panggil takyif. Tidak datang gambaranlah kepala kita ni, bila mana sebut tangan Allah, kita pun fikir tangan tu sama ke macam tangan makhluk. Itu dia panggil takyif. Takyif tu kena buang, kena tolak. Sebab itu ialah orang kata apa? Bibit-bibit awal nak menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Ini kerana tangan dalam bahasa Parsi yang disebut dengan nama dast ataupun sebahagian juga panggil dengan dust, bermaksud tangan makhluk secara khusus. Dalam bahasa Parsi, kalau kita sebut terjemah yadullah dengan dust, dia salah. Sebab dalam bahasa Parsi, dust itu ialah tangan orang, tangan manusia. Tak boleh. Sebab kita beza. Macam kita, kaki tangan tak bermaksud tangan ni. Bila mana kita sebut perkataan kaki tangan, contoh bila mana kita sebut muka, ada orang bila mana sebut muka, dia terbayang muka lah, muka yang ada mata, yang ada hidung. Tapi bila mana sebut muka kuala, lain maksudnya. Itu bentuk yang lain. Muka tembok, lain. Muka pintu, lain. Itu dengan makhluk pun kita boleh tengok, dia punya beza tu, beza-beza. Apa yang terbayanglah kepala mesti berbeza. Tak ada orang akan terbayang muka orang dengan muka pintu lebih kurang. Sebab dia dua entiti yang jelas berbeza. Cuma berkongsi perkataan yang sama bunyi. Dua-dua ada muka. Tapi ianya bukan bermaksud dengan maksud yang sama. Jadi aplikasi benda tu juga pada sifat Tuhan. Bila mana Tuhan kata wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang kekal hanyalah wajah Tuhanmu yang mempunyai kemuliaan dan mempunyai kehebatan. Wajah ialah muka, maksudnya macam mana muka tu tidak dibahas, tidak dibuka, tak payah nak ajak bersembang bagi panjang lagi, nak suruh detailkan muka Tuhan macam mana. Tidak akan diberi peluang untuk percubaan itu. Itu pegangan Salafiyah ataupun Hanabilah. Mereka tak akan bahas, mereka cuma terjemah saja. Sebab metodologi dia orang ialah tafwid kaifiyah, menyerahkan kaifiyah itu kepada Allah Azza wa Jalla. Cuma yang jadi isunya ialah di tempat kita ni pengajian akidah sinonim dengan takwil.
Bila mana baca istiwa di atas arash, kita akan faham istiwa dengan makna istaula. Itu takwil. Istaula maksudnya apa? Menguasai arash. Dia tak terjemah bersemayam, dia terjemah menguasai. Bila mana takwil, kita telah mengarahkan perkataan tu ke makna lain. Kita yang istihdarul makna al-ukhra, mendatangkan makna lain untuk perkataan tu. Contoh, yadullahi fawqa aydihim. Asy'ariyah menterjemahkannya sebagai kudrat, iaitu kuasa Tuhan. Dia bukan tangan. Sedangkan ada hadis-hadis Nabi yang menyebutkan bagaimana Tuhan menyebutkan tangannya yang di belah kanan. Ada pula belah kanan dan kirinya. Jadi bila mana sampai dekat ni, dia akan nampak bertembung antara metodologi takwil dengan metodologi satu lagi, iaitu tafwid kaifiyah. Saya tak nak detailkan lebih-lebih. Tuan-tuan tunggu je bila mana jadi debat tu, tuan-tuan dengarlah sendiri apa conclusion akhir dia. Cuma saya nak sebut benda ni, kelompok ni ialah kelompok yang kita sebut tadi musuh tradisi. Ada orang yang bila mana dia embrace kumpulan tu, dia dah masuk mencenderungkan diri daripada kumpulan tu. Contoh, satu orang tu dia cenderung pada Salafiyah dan Hanabilah. Dia memang tak boleh dengar orang yang berinteraksi dengan sifat Tuhan dengan cara takwil. Dia tak boleh dengar. Sama juga dengan kelompok yang dah takwil, dia memang tak boleh dengar orang yang berinteraksi dengan sifat Tuhan dengan cara tafwid. Cuma tinggal lagi orang ni dia nak tajamkan ataupun tumpulkan perselisihan itu. Ada kelompok dia pilih nak tajam, ada orang dia nak bagi bergaduh sakan dalam bab ni, sehingga keluarlah kata-kata yang kurang enak, bahkan boleh pergi kepada yang lebih teruk lagi, iaitu cela mencela, maki memaki. Bahkan dalam sejarah orang Islam pernah berlaku peperangan besar, pembunuhan, tumpah darah kerana isu ni. Dah berlaku dah pun. Sebab tu orang yang membaca kisah Ibn Tumat, Ibn Tumat ni dia satu orang yang sangat kuat dengan takwil dia tu. Dan dia pun memang declare dia tu Asy'ariyah. Dan dia telah bersama dengan satu kelompok menyerang satu khalifah, kerajaan Murabitun di Morocco, sehingga jatuh kerajaan tu. Sebab kerajaan tu ialah kerajaan yang dipelopori oleh ulama dan khalifahnya kelompok yang tak nak tafwid. Berlaku perang sehingga berbunuh-bunuhan dengan jumlah yang ramai mati. Bahkan Ibn Tumat, sebahagian riwayat menunjukkan dia punya nak bawa ideologi dia tu, dia pergi kepada satu tahap dia mengaku dia Imam Mahdi, tapi dia bawa benda tu. Dan saya tak nafikan di Malaysia kita ni ada orang daurahkan buku dia, iaitu buku Akidah Mursyidah oleh Ibn Tumat tu. Cuma saya tak nak bahas di sini dengan lebih detail, sebab saya nak pilih untuk jadi kelompok yang tak nak tajamkan benda ni. Kalau buka, akan ada kelompok yang terasa, akan ada hentaman-hentaman yang luar biasa yang saya tak sempat nak layan. Itulah saya nak sebutnya. Okay. Cuma untuk kadar meja kuliah ni dan kadar kebersediaan orang awam untuk mendengar, kena tahu dia dua kelompok yang memang bertelagah daripada dulu ni. Cuma kelompok-kelompok ini bila mana dia sampai pada satu zaman, dia ada zaman yang tajam permusuhan dia, dia ada zaman yang tumpul permusuhan dia. Dan kita di Perlis ni pembawakan daripada pihak autoriti ialah untuk tidak menajamkan benda ni. Bincang boleh, nak bincang tak apa, nak buka buku apa pun dipersilakan. Antara buku yang agak barulah membahaskan isu ni ialah buku yang bertajuk Al-Asy'ariyah fi Mizan Ahli Sunnah oleh Faisal bin Qaraz Al-Jasim. Buku ni baru lagi, saya ingat zaman saya belajar di Jordan tu baru dicetak. Buku ini ialah buku yang merupakan jawapan balas kepada satu buku yang bertajuk Ahlus Sunnah Al-Asy'ariyah, Syahadatul Ulama Al-Ummah wa Adillatuhum. Buku yang asal ni, buku yang nak menisbahkan Asy'ariyah ni sebagai majoriti kelompok yang dipegang, metodologi takwil ni adalah metodologi yang paling ramai orang pegang. Buku ni mudah didapati.
Tuan-tuan pergi Al-Ustaz, tuan-tuan pergi Darussalam, buku tu ada jual dalam bahasa Arab Cuma buku yang lawan dia ni sukar untuk didapati di Malaysia. Pasaran Malaysia ni payah. Saya ada satu, tu pun tenggelam banjir di Terengganu, hilang juga. Ada yang PDF dia. Buku tu tebal. Mula-mula keluar buku tu harga dia murah. Buku dia tu kalau cetakan publication Malaysia saya rasa boleh pergi RM200 boleh pergi. Tapi waktu mula-mula dicetak hanya RM45 Saudi. Murahlah, kurang pada RM50. Okey. Cuma nak katanya ini buku yang menjadi jawapan akhir lah untuk zaman kita ni. Jadi mana-mana orang yang luas dadanya, yang tak pemalas, terutamanya ustaz-ustaz, ahli akademik, sebelum melontarkan kata-kata, boleh tengok dua kitab ni. Al-Asy'ariyah fi Mizan Ahli Sunnah dengan Ahli Sunnah Al-Asy'ariyah. Syahadatul Ulama Al-Ummah wa Adillatuhum. Saya nak bincang benda ni dari segi akademik dulu. Cuma saya nak katanya ialah pegangan kelompok-kelompok yang awal, termasuklah Imam Abu Hanifah, ialah untuk tidak memperpanjang-panjangkan isu perbahasan pada zat Tuhan. Tak panjang. Sampai kita stuck tak boleh faham, kita stuck, kita stop situ je. Kita tak akan sambung lagi. Cuma zaman kita ni dia ada orang yang sanggup melayan dan juga orang yang ada masa, orang yang sanggup keluarkan kudrat dia, kekuatan dia, tenaga dia untuk membahas benda ni dengan umat. Dipersilakan sebab dia bukan benda yang dilarang pun. Selagi mana dia masih duduk dalam bidang akademik. Cuma saya nak katanya, pandangan saya sendiri saya lebih cenderung kepada metodologi tafwid kaifiyah ni. Sebab dia lebih menutup kita ni untuk bahas benda-benda yang tak perlu. Tapi saya tidak ada masalah pada orang yang nak ambil manhaj takwil selama mana tidak melampau. Itu saja. Bila mana orang tu dah start melampau dan nak pergi kepada kafir mengkafir, maka tak mustahil sejarah lama Ibnu Tumat tu akan berulang kembali. Kita tak naklah benda tu terjadi. Dan kita pun tahu manusia ialah satu makhluk yang bebas memilih apa yang dia nak. Dia nak pegang apa, dia nak berideologi dengan ideologi apa, kita tak boleh halang. Cuma usaha mencari kebenaran berlaku. Kita kena buat. Okay. Cuma nak sebutnya ialah bila mana kita sebut bab ni, tak dapat tidak saya kena cerita juga sejarah dia. Dalam huraian tak banyak, pendek je dia hurai. Okay. Bila mana kita cakap bab ni, biasanya orang akan bawa perbahasan macam mana status Imam An-Nawawi, macam mana status Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang mana mereka ni telah memakai kaedah takwil pada ayat-ayat sifat. Kan kita tahu Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani ini antara tokoh-tokoh yang orang ambil manfaat dan orang raikan pandangan dia. Memang tak dinafikan. Imam An-Nawawi bila mana dia berinteraksi dengan ayat-ayat sifat, contohnya dalam syarah dia kepada Sahih Muslim yang bernama Al-Minhaj, dia memang lebih pro kepada takwil. Maknanya dia pegang pandangan takwil, dia tak follow Hanabilah. Yang follow Hanabilah ni ialah kebanyakannya daripada Hanabilah mutaakhirin. Antaranya Syekhul Islam Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim dan lain-lain lepas pada tu. Cuma saya nak sebutnya ialah walaupun Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mereka telah menzahirkan kebersamaan mereka dengan metodologi takwil, ianya tidak akan menyebabkan orang yang pro pada tak takwil pada zaman akhir, zaman kita ni, tak boleh ambil langsung manfaat daripada Imam An-Nawawi. Kita kena bersikap adil dan kita kena tahulah had cara berinteraksi dengan para alim ulama ni. Saya ingat di Jordan dulu, guru-guru pensyarah-pensyarah yang mengajar ni terdiri daripada berbagai latar. Dia bukan satu universiti tu satu jenis fahaman je. Ada sebahagian pensyarah-pensyarah yang kami belajar memang dia kuat dengan Asy'ariyah. Bahkan dalam kuliah-kuliah dia, dalam kelas-kelas dia, dia menghentam golongan Salafiyah secara terang-terangan. Dan kita belajar, kita dengar pada dia. Ada sebahagian pensyarah yang pro pada Salafi sehingga menghentam golongan Asy'ariyah secara terang-terangan dalam kelas.
Ada pensyarah yang cuba nak mendamaikan antara kedua ni, yang lebih pertengahan. Antaranya kalau kita tengok yang masih hidup di Jordan ni ialah Nasir As-Sa'di, bekas mufti Iraq pada zaman Saddam Hussein, masih lagi hidup sekarang. Dia dengan adik dia Abdul Rahman As-Sa'di, dua orang. Abdul Rahman As-Sa'di ni pernah menjadi pensyarah di UAE untuk beberapa tahun. Cuma nak sebutnya ialah dua-dua ni sangat kuat dengan Asy'ariyah. Sangat kuat dengan Asy'ariyah. Tapi kuatnya mereka pada Asy'ariyah, mereka ada jati diri dan pendirian. Benda-benda yang tak betul, dia orang akan kata tak betul. Yang jadi masalah di Malaysia kita ni, bila mana satu orang tu dia pro pada Asy'ariyah, dia membawa pakej-pakej amalan yang tak jelas dalam agama, dikelompokkan sekalian Asy'ariyah. Sedangkan Asy'ariyah berlepas diri daripada pengamalan-pengamalan kelompok yang tertentu ni. Cuma nak sebutnya ialah pembawakan di Malaysia punya Asy'ariyah dengan pembawakan Asy'ariyah di negara Arab. Sampai sekarang boleh tengok tokoh-tokoh Asy'ariyah yang terkenal, antaranya Dr. Said Fudah yang masih hidup pun di Jordan sekarang. Mereka biasanya pada isu-isu memahami bid'ah, isu-isu khilafiyah yang boleh berdamai, dia orang okey. Dia orang boleh bawa dengan baik, dia orang tak bawa dengan tajam. Tapi dalam bab isu berinteraksi dengan sifat Tuhan tu, dia orang pro kepada takwil. Cuma nak kata itu lebih damai lah. Dia tak membawa sifat agresif dan tak menyebabkan anak murid yang belajar menjadi defensif bila mana dia dengar pandangan yang berlawanan dengan apa yang dia pegang. Saya nak sebut yang tu ialah, saya nak sebutnya konklusi daripada apa yang kita bahas ni. Konklusi daripada apa yang kita bahas ni ialah, nak sebutnya di sini, orang yang nak ambil kaedah takwil tidak menyebabkan mereka dekat dengan pintu kekafiran pun. Orang yang tak nak takwil pun tidak menyebabkan dia terkeluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah pun. Kedua-duanya masih digolongkan dalam kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi pemilihan dan penilaian ianya benda yang berbeza. Saya sebut benda ni untuk kita faham lah, untuk kita nampak. Saya tak nak jadi orang ataupun ustaz yang mengajar pro pada satu ni, pro yang ni lah sampai kesudah. Kita kena sedar, ada kelompok-kelompok yang orang kata apa, yang kita kena tahu ianya ialah sebuah perbezaan pandangan yang dah luas, yang tak boleh, maknanya kuliah kita pada malam ni tak akan mampu menutup perselisihan yang besar ni. Cuma sekadar boleh memberi penerangan je lah. Okay.